Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, sekarang kita sambung pelajaran kita tentang ketumpatan. Okay, tengok buku teks di muka surat 30. Okay. Imbas kembali maklumat yang telah anda pelajari di sekolah rendah. Bahan yang kurang tumpat akan terapung dan berada di atas bahan yang lebih tumpat daripadanya. Manakala bahan yang lebih tumpat akan tenggelam dan berada di bawah bahan yang kurang tumpat daripadanya. Contohnya, ais terapung di permukaan air dan batu tenggelam di dalam air. Okey, ini persepsi yang perlu kita ubah. Okey. Kebanyakan orang persepsinya yang terapung dan tenggelam itu adalah berdasarkan berat. Okey, persepsi ini adalah salah kerana terapung ataupun tenggelamnya sesuatu objek adalah bergantung kepada ketumpatan. Okey, sebiji batu yang kecil akan tenggelam. Sementara sebuah kapal tangki yang sangat besar timbul di permukaan air. Kalau kita kata berat, batu yang kecil itu lebih ringan daripada kapal tangki. Ya, tetapi batu itu tenggelam kerana dia lebih tumpat daripada air. Dan kapal tangki terapung di permukaan air kerana ia kurang tumpat daripada air walaupun dia lebih berat daripada batu. Okey. Jadi tengok pada rajah 1.24. Okey. Petrol yang mempunyai ketumpatan 0.8 berada di atas air yang mempunyai ketumpatan 1.00. Okey. Dan merkuri yang mempunyai ketumpatan 13.60 berada di bawah. Kenapa? Kerana merkuri paling tumpat berbanding dengan 3 jenis cecair ini. Okey, merkuri lebih tumpat daripada air, dia berada di bawah. Air lebih tumpat daripada petrol, dia berada di bawah. Tetapi air kurang tumpat daripada merkuri, maka dia berada di atas merkuri. Okey, ini kesemua contoh ini, tiga-tiga contoh ini adalah dalam bentuk cecair. Sementara gabus, okey, dalam bentuk pepejal, dia terapung. Kenapa? Kerana dia kurang tumpat daripada air. Air ketumpatannya ialah 1.00, gabus 0.24. Okey, maka dia akan terapung di permukaan air. Sementara kuprum yang mempunyai ketumpatan 8.92 akan berada di bawah kerana dia lebih tumpat daripada air. Okey, dan bila kita diberikan beberapa bahan ataupun objek, okey, bila kita masukkan ke dalam silinder penyukat, okey, dia akan tersusul mengikut ketumpatan. Okey, bila-bila masa pun kita masukkan, di mana pun kita masukkan, dia akan tetap tersusun mengikut ketumpatan. Merkuri tetap berada di bawah dan gabus akan tetap berada di bahagian atas sebab gabus adalah objek yang mempunyai ketumpatan yang paling rendah di antara 6 objek-objek ini. Okey, bukan sebab dia adalah yang paling ringan, sebab dia adalah yang paling kurang tumpat. Okey, dan dalam jadual 1.4 ditunjukkan contoh-contoh objek, okey, contoh-contoh bahan yang ada di atas muka bumi ini dan dengan ketumpatannya. Dan yang paling mudah kita ingat dekat sini kalau kita tengok adalah ketumpatan air iaitu 1.00 gram sentimeter padu. Dan paling mudah kita lihat juga, kita buat eksperimen juga adalah air. Sebab bila kita masukkan bahan-bahan lain, objek-objek lain yang mempunyai kurang ketumpatan daripada air, maka dia akan timbul, dia akan terapung dan kalau dia lebih tumpat daripada air, maka objek itu akan tenggelam. Okey,
Seterusnya kita tengok pengiraan ketumpatan dengan menggunakan rumus. Kita boleh kira ketumpatan. Okey. Kalau kita tengok nilai ataupun unit SI bagi ketumpatan ialah gram sentimeter padu. Maknanya kita perlu tahu jisim dan juga isi padunya. Okey, kalau kita tahu jisim dan isi padu objek, maka kita boleh dapatkan ketumpatannya. Okay, kita tengok contoh. Sebuah silinder penyukat berjisim 230 gram. Setelah 50 cm padu cecair X dituang ke dalamnya, jisim silinder penyukat dan cecair X menjadi 320 gram. Berapakah ketumpatan cecair X? Okey, kita tengok penyelesaiannya. Jisim cecair X ialah 320 gram, iaitu selepas kita campurkan jisim cecair X ke dalam silinder penyukat. Okey, 320 gram dan kita tolak 230 gram iaitu jisim silinder penyukat. Maka kita dapat jisim cecair X ialah 90 gram. Dan ketumpatannya, rumusnya ialah jisim per isi padu. Jisim bahagikan dengan isi padu. Jadi jisimnya ialah 90 gram. Isi padunya, kita tengok pada contoh tadi, setelah 50 cm padu cecair X. Jadi 50 cm padu. Jadi jisim 90 dibagikan dengan 50 cm, maka kita dapat 1.8 gram sentimeter padu. Ini adalah ketumpatan cecair X 1.8. Dan kalau kita masukkan bersama dengan air ke dalam silinder penyukat, cecair X akan berada di bawah atau di atas. Dia akan berada di bawah sebab ia lebih tumpat daripada air yang mempunyai ketumpatan 1.0. Okey, jadi itu dia tentang pengetahuan yang lebih lanjut tentang ketumpatan. Okey, seterusnya sebagaimana biasa kita perlu buat sedikit latihan. Okey. Nombor 3. Okey, kita sambung latihan itu daripada nombor 2 sekarang nombor 3. Apabila bahan-bahan dimasukkan, apabila bahan-bahan dalam jadual 1.4 di muka surat 30 dimasukkan ke dalam air, bahan yang mana akan tenggelam dan mana yang akan timbul. Susun dalam kedudukan menaik. Daripada yang tenggelam, sehinggalah yang paling timbul, paling berada paling atas. Okey, jadi susunkan dalam kedudukan yang menaik. Okey. Seterusnya, soalan nombor 4, kira ketumpatan masalah di bawah. Okey. Jadi ini sama macam contoh dalam buku teks tadi, cuma jisim dan juga isi padunya diubah. Jadi kirakan. Okey. Dan soalan nombor 5, isikan tempat kosong. Okey, bahan yang kosong akan terapung dan berada di atas bahan yang daripadanya. Manakala bahan yang akan dan berada bahan yang daripadanya. Okey, jadi susunkan isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Okey. Jadi itu saja untuk kali ini. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.